sebenarnya. Apa yang kita nak faham? Kita nak belajar syariah ni, apa benda syariah tu? Dan juga kita nak tengok apa specialnya syariah Islamiah berbanding dengan syariah-syariah lain. Apa specialnya? Apa ciri-ciri khususnya yang menyebabkan kita perlu kepada syariah Islamiah dan kita tidak perlu kepada syariah-syariah yang lain. Baik. So, pengertian syariah dari sudut bahasa ialah pandangan mazhab ataupun jalan yang ditetapkan ataupun jalan yang lurus. Dan dari sudut istilahnya, syariah ialah perkara yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya daripada perkara hukum, daripada perkara agama, iaitu hukum hakam yang pelbagaian. Ada pelbagai hukum, ada hukum jenayahnya, ada hukum munakahatnya, ada hukum ibadatnya, ada hukum pelbagai hukum lagi yang Allah SWT tetapkan kepada kita sebagai hamba. Ya Allah tetapkan kepada kita manusia sebagai khalifah untuk laksanakan hukum Allah SWT ini, dan maka itu adalah syariah Islamiah. Dan juga syariah ini ataupun dalam syariah, din dan millah ini membawa maksud yang sama kan. Abdul Karim Zaidan menyebut bahawa syariah, millah dan din membawa maksud yang sama. Walaupun ada sedikit perbezaan kan. Syariah ini ialah satu ketetapan ataupun keadaan ataupun keterlangsungan kan, perkara agama itu. Din adalah tunduknya kita kepada agama kan, satu bentuk perhambaan kita kepada Allah SWT. Itu adalah din. Dan millah ialah bagaimana ataupun apa benda yang nak manusia isi dalam kehidupan dia. Maka itu adalah millah. Ala kulli hal ataupun akhirnya ketiga-tiga ini membawa maksud yang sama, membawa kita kepada Allah SWT. Apa yang Allah SWT syariatkan. Okay. Pertama, bila kita nak berbincang tentang syariah Islamiah, Allah SWT sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah SWT telah sempurnakan syariat ini. Allah SWT telah sempurnakan agama ini dan Allah SWT redha dengan Islam sebagai agama. Maka sebab itu Allah SWT datangkan satu ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari perkara yang selain daripada syariah, perkara yang selain daripada Islam, maka dia adalah orang yang rugi pada hari akhirat nanti. Maka kita perlu kepada syariah Islamiah supaya kita tidak rugi di hari akhirat nanti. Seterusnya, pengertian syariah Islamiah dari sudut istilahnya ialah hukum-hukum yang Allah SWT syariatkan kepada hambanya, sama ada melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ini apa? Al-Quran ini ialah makna dan lafaznya daripada Allah SWT. Kita faham, bila kita bincang tentang syariah, ada dua syariat. Ada dua syariat. Orang yang meletakkan syariat itu. Siapa yang mensyariatkan syariat itu? Ataupun siapa, kalau kita kata ada satu makanan dan ada dua tukang masak. Maksudnya dua-dua orang tu menghasilkan satu makanan. Jadi dua-dua syariat ini menghasilkan satu syariat, iaitu Allah SWT sebagai syariat dan juga Rasulullah SAW sebagai syariat. Jadi perkara sunnah ataupun segala yang kita sandarkan kepada Nabi, baik daripada perbuatan Nabi SAW, baik daripada perkataan Rasulullah SAW, ataupun dari sudut takrir, ataupun ikrar, ataupun diamnya Nabi SAW terhadap suatu perkara, maka kita ambil. Segala yang datangnya daripada Nabi SAW ialah sebagai satu syariat dan kita perlu praktikkan dalam kehidupan seharian. Maka itu adalah sumber kita, Allah dan juga Rasulnya. Okey. Jadi bila kita memahami syariah, maksudnya kita nak belajar syariah, kita perlu faham satu perkara, bahawa tiada perkara lain yang ada dalam syariat Islamiah ini melainkan ianya datang daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada perkara lain selain daripada yang diturunkan dalam Al-Quran dalam bentuk lafaz dan makna, dan juga tiada perkara lain yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya daripada Allah SWT, lafaznya daripada Nabi, kan, yang masuk dalam syariat Islamiah. Maksudnya bila kita sebut syariah Islamiah, kan, mazhab pandangan Islam ini ialah semua perkara yang datang daripada Allah SWT dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ana ada buat nota sikit, ana tahu boleh nampak ke tak kan? Okey. Ana sebenarnya nak cuba masukkan, ana ada buat carta sikit, kan? Carta sikit untuk kita tengok bagaimana flow, kan?
Kini habislah bab pengertian syariah ni. Ana nak cerita sikit macam mana flow ciri-ciri istimewa. Abdul Karim Zaidan letak 4 ciri-ciri istimewa ataupun ciri-ciri khusus, ciri-ciri khas untuk syariah Islamiah. Tapi sebabkan Ana belajar kat Jordan, so Ana kurang sikit bab teknologi. Mungkin Ana kena pergi Jepun dulu baru kerti macam mana nak susun dalam bentuk carta organisasi yang baik kan. Baik, ada kulihat. Kita pergi ada 4 ciri-ciri istimewa yang ada pada syariah Islamiah ini. Kenapa kita nak sangat belajar syariah Islamiah? Kenapa kita perlu pada syariah Islamiah? Kenapa tak ada syariat-syariat lain yang mungkin dibawa oleh Barat, undang-undang atau pandangan Barat atau pandangan sosialis, kapitalis yang perlu kita guna pakai? Kenapa kita nak juga pakai syariah Islamiah? Ada 4 sebab. Ada 4 sebab. Ada 4 ciri-ciri istimewa, ciri-ciri khusus pada syariah Islamiah. Yang pertama ialah syariat ini, syariat Islamiah ini ialah datangnya daripada Allah SWT. Yang pertama. Datangnya daripada Allah SWT. Yang kedua, balasan dalam syariat ini, maksudnya pembalasan dalam syariat ini, dia berbentuk duniawi dan ukhrawi. Dia berbentuk duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, syariat ini ialah satu syariat yang umum, yang umum boleh semua orang pakai. Siapa-siapa nak pakai pun syariat ini boleh pakai. Dan juga berkekalan. Maksudnya daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari akhirat, maka dia akan terus digunakan pakai. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah SWT sebut dalam Quran, kamilah orang ataupun kamilah yang menurunkan Quran dan kami akan menjaganya. Allah SWT akan menjaganya. Juga disebut dalam Quran, ilayya uhiyal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Allah SWT sebut dalam Quran bahawa Rasulullah ini ialah orang yang diutuskan ataupun diberikan wahyu kepadanya untuk dia beri peringatan kepada kamu. Itu Rasulullah beri peringatan kepada kita. Dan kepada orang yang sampai Quran itu kepadanya, maka akan terus diberi peringatan tentang manhaj ataupun tentang apakah syariah Islamiah ini. Okey, kita akan pergi satu persatu untuk kita faham dengan lebih mendalam apa ciri-ciri istimewa syariah Islamiah. Yang pertama ialah syariat yang diturunkan daripada Allah SWT. Kita boleh faham syariat ni sebagai satu undang-undang ataupun sebagai satu pandangan ataupun cara hidup yang kita nak pakai. Syariat Islamiah ini kita dah sebut daripada awal tadi, tak ada satu pun perkara yang terkeluar ataupun yang diambil lain daripada Al-Quran dan Al-Sunnah diletakkan dalam syariat. So, pertamanya Al-Quran ini ataupun syariat ini diturunkan daripada Al-Quran atau diambil daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, apa beza syariah Islamiah dengan syariat-syariat yang lain? Apa beza undang-undang yang kita ada dalam Islam, syariat Islamiah ini dengan undang-undang yang Barat ada? Apa beza? Apa beza kita dan mereka? Haluna wa haluhum. Apa beza? Apa beza keadaan kita dan keadaan mereka? Kita pakai Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini mana sumbernya? Al-Quran dan Sunnah ini sumbernya daripada Allah SWT dan Rasulnya. Orang yang, kalau Allah SWT tu tiada cacat celanya, zat yang tiada cacat celanya. Rasulullah SAW sebagai seorang yang maksum, yang tiada dosa padanya. So itu kita punya standard ataupun itu daripada mereka lah kita ambil syariat Islamiah ini. Ataupun kalau kita tengok, kalau kita pergi pada syariat yang lain, syariat-syariat yang lain kan. Syariat-syariat yang lain ini kita ambil daripada manusia biasa. Ia adalah satu hukum wafi. Hukum daripada bashar, daripada orang biasa. Dan Islam ini atau syariat Islamiah kita ini kita ambil daripada Rabbul Bashar, Tuhan kepada manusia itu tadi. So itu perbezaan yang jelas daripada ciri-ciri syariat Islamiah dan dengan ciri-ciri ataupun dengan syariat-syariat yang lain. Itu satu perbezaan yang sangat jelas dan ketara dan perlu kita fahami dan perlu kita praktikkan dengan baik. Okey. Akhirnya bila kita setuju bahawa pertamanya syariat Allah SWT ini, syariat Islamiah ini turun daripada Allah SWT dan kita nak bawa, kita akan pergi kepada beberapa natijah. Bila kita dah setuju, kita ittifaq. Okey, semua setuju bahawa syariat ini daripada Allah SWT. Kita ambil sumber Al-Quran Sunnah. Tak ada yang lain selain perkara itu. So, akhirnya kita akan membawa kepada beberapa natijah. Keputusan kita ini bawa kepada beberapa natijah. Yang pertama, kita kena faham bahawa bila Allah SWT yang mensyariatkan syariat Islamiah ini.
Allah SWT yang mensyariatkan syariat Islamiah ini, Rasulullah SAW yang mensyariatkan syariat Islamiah ini, maka pertama perlu kita faham, maka syariah Islamiah ini, undang-undang ini, pandangan ini akan bebas daripada segala kesilapan dan kekurangan. Itu perkara pertama yang perlu kita faham. Okey. Sebab tu Allah SWT, kita bawa satu contoh kan. Kita bawa satu contoh. Allah SWT firman dalam Quran, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah SWT firman dalam Quran bahawa aku ini telah ciptakan kamu wahai manusia daripada lelaki dan perempuan. Dan aku ciptakan kamu ini daripada pelbagai kaum, suku, bangsa untuk kamu berkenal-kenalan. Datang juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang panjang. Satu hadis yang panjang tentang bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, nama sahabat Nabi ialah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah SAW. Ada satu orang wanita daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu bangsa yang mulia daripada suku kaum Quraisy. Wanita ini telah mencuri. Dia telah melakukan pekerjaan mencuri. Dia telah mencuri harta orang lain. Maka datanglah Usamah bin Zaid ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengampunan, meminta syafaat daripada Nabi SAW. Dia nak minta bahawa Rasulullah lepaskanlah Bani Makhzum ini, wanita Bani Makhzum ini, mungkin kerana dia mulia, kedudukannya tinggi. Maka apa yang Rasulullah SAW sebut? Rasulullah SAW sebut dalam hadis ni, Atashfa'a fi haddi min hududillah. ثم قال عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله. Ini perkara yang penting Rasulullah sebut. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Rasulullah SAW tanya, adakah engkau ni nak berlawan dengan had-had yang Allah SWT tetapkan? Maka ketahuilah, Usamah bin Zaid, Rasulullah sebut, maka ketahuilah orang-orang sebelum kamu ni telah dibinasakan, telah dihancurkan oleh Allah SWT kerana mereka ini bila orang yang mulia buat salah, orang yang mulia mencuri, mereka biarkan. Taraku, mereka tinggalkan. Tak apa, dia mulia. Ya, dia curi tak apa. Tapi bila orang yang daif, bila orang yang miskin ataupun orang yang tidak ada nilai di sisi masyarakat, mereka melakukan kesalahan, mereka mencuri, mereka melakukan apa-apa sahaja pada orang lain, maka mereka akan dihukum dengan hukum-hukum had Allah SWT. Maka Nabi bersumpah, wa aimallah, law anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Maka demi Allah SWT aku bersumpah, kalaulah anak aku Fatimah binti Muhammad, yang kita ma'aruf, Fatimah binti Muhammad ini gelaran Ummu Abiha. Rasulullah SAW paling sayang kepada anak dia ni Fatimah binti Muhammad. Paling dia sayang. Rasulullah sangat sayang anak ini. Kalau anak yang paling dia sayang ini pun mencuri, didapati mencuri, maka aku akan laqata'tu yadaha. Rasulullah bersumpah dengan Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, walaupun dia anak Rasulullah SAW, walaupun dia anak ketua kepada semua umat Islam, walaupun dia anak kepada kekasih Allah SWT, Rasulullah SAW akan terus memotong tangan anak itu tanpa memikirkan perkara-perkara yang lain ataupun tanpa memikirkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Begitu juga hadis Nabi SAW datang. Datang cerita, la fadla, ataupun disebut dalam ni, tiada kelebihan bangsa Arab alal a'jami. Al-Arab alal a'jami. Tak ada kelebihan pun. Tak ada kelebihan pun orang Arab ataupun ke atas orang A'jami, kepada orang yang bukan Arab. Illa bittaqwa. Allah tidak pernah memandang. Allah tidak pernah memandang perkara selain daripada takwa. Tak kira kita ni, ada pun dalam hadis tu ada juga ada cerita, tak ada beza orang yang kulit merah dengan kulit hitam. Ketika mana Abu Darda mencela seorang yang berkulit hitam, maka Rasulullah sebut, pada diri engkau ada lagi jahiliah. Maksudnya kita datang syariah Islamiah diturunkan oleh Allah SWT yang mensyariatkannya Allah dan Rasulnya, tiada kekurangan, tiada penipuan, tiada kesilapan di situ. Maka walau siapa pun ataupun apa pun, hatta anak Nabi SAW sendiri pun, kalau dia buat silap, maka dia akan dikenakan hukuman kerana ialah undang-undang Allah SWT.
Seterusnya kita tengok, bila kita faham bahawa ini adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah SWT, yang kedua kita perlu faham bahawa kekuasaan syarak dan penghormatan jiwa mukmin. Maksudnya, syarak datang dia akan meraihkan segala kehormatan yang ada pada mukmin itu, pada orang beriman itu. Dan kekuasaan syarak ini, bila kita faham, orang beriman dia boleh buat perkara yang orang tak beriman tak boleh buat. Contohnya, bagaimana kita ambil satu contoh, kisah pengharaman atau pensyariatan pengharaman arak itu sendiri. Bila disyariatkan, Allah SWT syariatkan, setelah ada berlakunya tadarruj ataupun beransur-ansurnya hukuman untuk memansuhkan arak itu, akhirnya bila arak diharamkan, maka kita ma'ruf banjir Madinah. Banjir Madinah Al-Munawwarah dengan arak-arak yang dituangkan ke atas jalan. Kerana mentaati perintah Allah SWT. Kerana di sana ada kekuasaan hukum syarak itu ke atas jiwa orang beriman. Faham tak? Atau kalau kita tengok dalam buku ini dicerita tentang Amerika Syarikat. Bagaimana Amerika Syarikat cuba untuk mengharamkan arak seperti mana Islam buat. Dia cuba nak haramkan arak. Pada tahun 1930, dia buat satu akta untuk mengharamkan arak. Berapa banyak dia habis untuk buat akta ni? Atau untuk menjalankan akta ini, dia habis dekat $65 juta. $65 juta untuk memberi faham pada masyarakat Amerika, masyarakat Amerika, arak ini berbahaya. Dia photostat berjuta-juta pamphlet, 9,000 juta pamphlet untuk bagi tahu bahawa arak ini ialah perkara yang berbahaya. Arak ini perkara yang berbahaya yang tiada manfaat pun kepada, ataupun manfaatnya sedikit sahaja pada manusia dan akan memberi mafsadah yang banyak, memberi kerosakan yang banyak pada manusia. Tapi akhirnya pada tahun 1933 ramai orang yang mati ataupun mungkin berlaku pergaduhan ataupun tidak faham kenapa perlu lari daripada arak. Ada juga ramai orang yang mengamuk, kan? Tidak faham kenapa kerajaan Amerika mengharamkan arak itu sendiri, kan? Kenapa mereka mengharamkan arak itu sendiri? Sedangkan kerajaan Amerika telah berhabis, akhirnya bila dia kira balik, dia habis dekat bilion, lebih pada 1 bilion untuk melaksanakan pengharaman arak ini. Sedangkan kalau kita tengok apa yang ada pada orang Islam, apa yang membuatkan kita sebagai orang beriman ini ataupun sejenis sahabat dulu boleh banjirkan Madinah dengan arak ini, ialah bila mana Allah SWT sebut dalam Quran, bila Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa ataupun di mana larangan Allah SWT? Hanya pada kalimah fajtanibuh. Maka jauhilah. Allah SWT sebut, ini kekuasaan yang ada pada syarak. Yang bila kita kata tak ada keuntungan pada manusia. Ini hanyalah syariat yang Allah SWT turunkan. Kalau manusia dia buat undang-undang, biasanya dia akan nak keuntungan pada diri dia. Tapi ini adalah undang-undang daripada Allah SWT. So Allah SWT kata, Allah SWT yang ciptakan kita, kan? So Allah SWT yang tahu apa yang kita perlu, apa yang kita tidak perlu, apa yang kita boleh minum, apa yang kita tak boleh minum, apa yang kita seharusnya makan, berapa banyak kita nak makan, bila kita nak makan, bila kita nak minum. So Allah SWT turunkan syariat bahawa haramkan arak. Kita hanya berpegang, kita sebagai orang mukmin hanya berpegang pada kalimat fajtanibuh. Tak ada kos 1 sen pun. Jadi itu kelebihan kita orang beriman bila kita faham bahawa syariat ialah suatu yang diturunkan daripada Allah SWT dan juga Rasulnya. Berbeza dengan Barat yang telah berhabis berbilion-bilion dolar untuk memberitahu manusia, memberitahu masyarakatnya bahawa arak itu tidak baik, arak itu haram, tidak patut kita minum. Akhirnya tidak membuahkan sebarang hasil pun. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri yang kedua. Kita pergi pada ciri-ciri yang kedua. Bagaimana syariah Islamiah yang kita faham, syariah ataupun undang-undang Islam yang kita faham bahawa ianya adalah sesuatu yang akan Allah SWT beri balasan bukan sahaja dalam bentuk duniawi, bukan sahaja dalam bentuk duniawi, bahkan dalam bentuk ukhrawi. Sebab itu kadang-kadang akhirnya ulama meletakkan sebenarnya syariah Islamiah ini
hukumannya itu, balasannya itu Allah SWT letak hanya kepada ukhrawi. Maksudnya bila kita berpegang pada syariat Islamiah, apa balasan yang kita harapkan? Balasan ukhrawi. Ataupun apa hukuman yang akan kita terima? Hukuman kita di akhirat nanti. Tapi ada beberapa hukuman yang terpaksa ataupun yang terpaksa dijalankan oleh syariat dalam atas muka bumi ini supaya hidup masyarakat ataupun hidup orang Muslim ini teratur, tidak berada dalam keadaan darurat. Maksudnya berada dalam keadaan yang cantik. Maksudnya bila kita kata orang yang membunuh perlu dibunuh balik, ataupun kena bayar dia. Supaya apa? Kita nak menjaga, walaupun kita beriman, akhirnya kita kata kita akan ada, buat apa nak bunuh dia? Kita ada pembalasan nanti di hari akhirat. Buat apa kita nak bunuh dia lagi? Kita tunggu je hari akhirat. Tapi disebab kita nak biarkan, Allah SWT nak biar hidup itu ataupun perjalanan kehidupan manusia di dunia ini cantik, smooth. So Allah SWT datangkan hukum qisas. Maksud kita bunuh dia balik supaya tidak memberi mudarat yang lebih besar kepada orang-orang sekeliling. Jadi kalau kita tengok undang-undang yang manusia buat, undang-undang yang manusia buat ini, dia hanya tertakluk pada perkara jenayah. Maksudnya dia hanya tertakluk bila dia kena. Dia tengok, kalau orang ni buat macam ni kat aku ada darurat, aku ada mudarat, aku ada kerosakan, aku akan dihina dan sebagainya, maka dia akan dikenakan balasan. Ataupun kita akan jalankan hukuman pada orang tu. Tapi kalau syariah Islamiah, kita bukan sahaja tengok pada perkara jenayah itu yang kena pada diri manusia, tapi kita tengok dengan lebih luas. Bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Akhirnya pergi pada semua, supaya kita tengok balasan itu berbentuk duniawi dan ukhrawi. Kita nak jalan selari. Sebab tu kalau kita tengok ataupun kita faham, kadang-kadang orang kata bagaimana orang yang beriman ini boleh menjadikan suatu negara itu baik. Atau bagaimana orang yang mengambil syariah Islamiah ini, bila dia memahami dengan ciri-ciri kedua ini, balasan kita adalah balasan berbentuk duniawi dan ukhrawi, akhirnya mampu memberikan kebaikan kepada suatu negara. Contohnya kita faham bahawa setiap negara mesti ada sistem. Dan kita tahu kita biasa lalu jalan raya dan ada traffic light. Kalau orang kafir, dia maksudnya dia akan cuba cari ruang untuk escape. Maksudnya kalau dia nampak polis, dia nampak polis jadi baik. Dia nampak traffic light tu tak ada polis jaga, dia langgar. Tapi bila ada polis, terus follow. Kuning pun dah berhenti kan. Ataupun nampak polis kat tepi jalan, bawa slow ikut had laju sepatutnya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita yang mengambil syariat Islamiah sebagai jalan hidup, kita ada Allah SWT. Kita tahu bahawa kita kalau tidak dihukum di dunia pun akan dihukum di akhirat. Maka kalau ada satu masalah atau satu kebaikan untuk negara, lampu merah, kita berhenti. Ada polis, kita tahu ada Allah SWT. Had laju, kita patuh. Ada polis, kita tahu ada Allah SWT. Puasa, sebab tu Allah SWT memuji puasa ni tak ada orang, pensyariatan puasa ni tak ada orang tahu kita ni puasa ke tak, orang tak tahu. Kalau solat mungkin boleh tahu, kau tak pergi semayang, ataupun kau tak bayar zakat lagi, orang nampak, tak bayar ni. Tapi puasa, orang tak tahu, orang tak tahu kita puasa ke tak, atau kita boleh makan sorok-sorok dalam air, atau kita boleh minum air pahit time mandi, atau masa orang tak nampak. So Allah memuji perkara-perkara ini. Perkara seperti puasa ini maksudnya yang orang tak nampak. Yang kita boleh jaga diri kita bila orang tak nampak. Begitu juga bila kita memahami balasan syariah Islamiah ini berbentuk duniawi dan ukhrawi, kita akan faham bahawa di sana ada Allah SWT. Di sana ada Tuhan yang akan sentiasa memerhatikan kita. Di sana ada balasan di akhirat yang sedia menanti kita. Sebab tu dalam rukun iman ada diletakkan kepercayaan kepada hari akhirat untuk melancarkan kita punya kehidupan. Sebab tu ada juga sebahagian ulama meletakkan selepas kepercayaan kepada Allah SWT, dia terus pergi kepada kepercayaan kepada hari akhirat. Sebab dia percaya bila kita beriman, ulama kata bila kita beriman, pertama kita mesti beriman dengan Allah SWT. Kedua, bila kita beriman dengan hari akhirat, semua perkara settle. Bila kita beriman dengan hari akhirat, kita tahu kita akan terlibat dengan dosa pahala. Kita tahu kita akhirnya akan dicampakkan ke syurga atau neraka. So bila kita faham kita perlu beriman dengan hari akhirat, maka segala-galanya akan settle bagi kehidupan seorang mukmin tersebut kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri yang ketiga kan. Ciri-ciri yang ketiga.
Okey, sebelum tu nak cuba untuk selitkan ayat yang Allah SWT sebut kan, juga disebut dalam buku ni kan. Allah SWT melarang kita untuk makan harta orang lain secara salah, secara batil kan. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini tentang ayat yang cerita tentang makan harta orang lain, ataupun dalam ayat ini spesifiknya makan harta anak yatim secara batil, maka Allah akan beri hukuman. So, kalau dia kata dia tak ada orang tahu kan? Tak ada orang tahu, ataupun dia kata aku yang jaga anak yatim tu, orang tak tahu macam mana aku jaga kan? Dia tak kisah kan? Maka dia perlu ingat di sana ada ayat Allah SWT yang menceritakan bahawa kan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bila di hari akhirat nanti akan didatangkan segala amal kita, segala amal baik, segala amal buruk akan dibentang mana pada kita. Dan pada ketika itulah kita merasakan sepatutnya kita ada jarak yang sangat jauh antara kita dan hari akhirat. Sebab kita dah nampak, oh kesalahan aku dibentangkan. Sebab itu kita orang yang beriman ini, kita memahami bahawa syariah Islamiah adalah satu jalan hidup yang akan kita, kalau kita tak kena di akhirat, kalau kita tak kena di dunia, kita akan kena juga di akhirat. So kita tak boleh lari. Kita akan sentiasa menjadi orang yang berjaga-jaga. Okey. Seterusnya kita pergi pada syariat yang umum dan berkekalannya. Bagaimana syariat Islamiah ini, yang kita fahami ini, jalan hidup Islam ini ialah satu syariat yang umum, yang tidak dikhaskan kepada siapa-siapa, yang semua orang boleh pakai, yang berkekalan daripada hari ini, daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari ini dan sampai ke masa-masa akan datang sehingga hari kiamat. Baik. Allah SWT sebut dalam Quran, bila kita nak menceritakan tentang bagaimana kita nak cerita syariat ini suatu yang umum, Allah SWT sebut, "Qul ya ayuhan nasu inna rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Allah SWT sebut bahawa aku utuskan Muhammad SAW ini untuk semua orang, lal jami', untuk semua orang, tak ada perkhususan. Memang Rasulullah diutuskan untuk semua umat manusia, semua umat dia. So, bila kita kata jatuh, maksudnya memang dia adalah sesuatu yang umum. Allah SWT sebut dalam Quran, so dia adalah sesuatu yang umum. Siapa saja umat Muhammad boleh pakai syariat ini dan dia akan terus berkekalan sehingga ke hari akhirat. Okey. Sekarang kita nak tengok apa bukti. Kadang-kadang orang kata syariat Islam ini sempit. Tidak, ataupun syariat Islam sekarang dah tak relevan, dah tak berkekalan dah. Sekarang ni kita perlu kepada syariat yang lebih demokrasi, pada syariat yang lebih terbuka, pada syariat yang lebih mengikut kehendak ramai. Tapi kita nak tahu apa bukti kita kata syariat yang umum ni, syariat ini umum dan juga berkekalan dan sentiasa boleh diguna pakai pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa dan di mana jua kita berada. Ada 3 bukti. Yang pertama kita nak tengok bukti bagaimana pembinaan syarak ini atas dasar menjaga maslahah dan menolak mafsadah. Bila Allah SWT sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat kat sini membawa maksud bahawa ianya mencakupi maslahah, ataupun dia akan, bila Allah SWT sebut aku utuskan Muhammad untuk beri rahmat. Rahmat ni apa? Ialah bila maslahah itu dicapai, ataupun bila perkara kebaikan itu dicapai dan kita boleh menolak perkara-perkara yang buruk. So satu, kita kena faham. Okey, apa bukti dia? Apa bukti dia? Apa bukti dia bila Allah SWT sebut yang tadilah, ayat tadi. Dan keduanya, bila hukum-hukum ini dibina untuk perkara kebaikan kita. So syariat ini perkara yang ditegakkan, perkara yang tidak akan ditegakkan melainkan ianya adalah untuk memberikan maslahat kepada umat Islam. Maksudnya maslahat kat situ sama ada berbentuk kebaikan, mencari ataupun menunaikan segala kebaikan, ataupun mengurangkan ataupun menolak perkara-perkara fasad, perkara-perkara kejahatan. So,
Yang ketiga, apa bukti juga syariat ini dibina atas dasar menjaga maslahah, menjaga kepentingan dan menolak mafsadah, menolak keburukan, ialah ianya akan sentiasa memberi rukhsah ataupun memberi kemudahan kepada orang Islam. Maksudnya bila kita boleh makan perkara atau boleh makan mayat, kita boleh makan bangkai pada waktu-waktu yang darurat, ataupun kita boleh tayamum pada waktu tak ada air. Maksudnya syariat ini diturunkan untuk meraihkan segala masalah kita dan untuk menolak mafsadahan, untuk menolak segala perkara yang tidak elok daripada berlaku ke atas diri kita. Dan juga bukti juga bahawa perkara syarak ini ataupun undang-undang syarak ini diturunkan ataupun dicipta untuk memberi maslahah dan menolak mafsadah kepada manusia. Ialah bila kita faham, hasil pengkajian, kita tengok bahawa akhirnya semua benda kat muka bumi, semua perkara yang berada di muka bumi ini akan terikat kepada 3 perkara. Akan terikat pada 3 perkara. Sama ada ianya darurat. Satu, ianya ad-darurat. Yang kedua ialah perkara yang hajiat atau perkara keperluan. Yang ketiga ialah perkara tahsiniyat ataupun kamaliat. Akhirnya perkara-perkara yang ke atas muka bumi ini, pertamanya kita mesti susun. Pertama darurat. Settlekan perkara-perkara darurat ni apa? Perkara darurat ni ialah kalau kita tidak ada benda ni, kita akan rosak. Kalau hajiat ialah perkara yang kita perlu kepadanya. Tapi kalau tak ada dia, kita tak ada sampai rosak kan. Kita tapi cuma kita perlu kepada dia. Kita perlu. Yang ketiga ialah tahsiniat atau perkara-perkara cantik ataupun untuk mencantikkan lagi syariat itu. So 3 perkara ini akan sentiasa berada dalam semua perbuatan manusia, dan ianya telah disusun untuk meraihkan maslahah manusia dan juga untuk menolak mafsadah manusia. Okey, yang kedua, apa bukti? Syariat ini ialah umum dan berkekalan. Kalau kat sini tadi, untuk contoh yang pertama tadi, dia bagi contoh lain. Akal ini Allah SWT ciptakan, Allah SWT haramkan arak supaya akal terjaga. Allah SWT jadikan perkahwinan untuk menjaga keturunan daripada zina, untuk menjaga nasab-nasab hubungan itu kan. Dan sebagainya, ada banyak lagi lah. Allah menghalalkan perniagaan, Allah mengharamkan riba dan segalanya lah kan. Untuk semuanya untuk maslahah dan menolak mafsadah manusia. Okay, yang kedua, bukti apa sebab syariat ini terus relevan sehingga hari ini. Apa sebab dia? Yang kedua ialah syariat ini ialah asas-asas syariat ini dan tabiat-tabiat hukumannya. So kalau kita tengok, hukum syariat ini dia akan terbahagi kepada 2. Hukum syariat akan terbahagi kepada 2. Satu, ahkam tafsiliyah. Yang kedua ialah qawaid wa mabadi' ammah. Satu ialah perkara-perkara tafsiri, perkara-perkara yang seperti akidah. Allah SWT dah terangkan. Akidah ni bagaimana? Kita perlu beriman dengan Allah SWT, Allah itu satu. Dan juga perkara-perkara akhlak, Allah SWT turunkan. Perkara-perkara inilah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah SWT, telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu adalah hukum. Yang kedua ialah, dia belum masuk lagi slide yang keempat tu. Dia baru yang tadi tu, huraian untuk yang B. Okey, sini. Asal syarat atau hukumnya. So, hukum yang kedua, ni nak bagi hukum syarak ni. Kalau kat B tu, baca bagaimana tabiat hukum. Tabiat hukum syarak tu. Yang pertama, kita ada hukum tafsiri. Pergi kat situ ada akidahnya, ada akhlaknya bagaimana, ada ibadahnya bagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita tengok juga perkara-perkara asas. Jenis kedua, hukum yang kedua ni ialah perkara-perkara asas ataupun orang panggil apa, mabadi' ni. Perkara-perkara asas-asas lah kan. Asas-asas, perkara-perkara prinsip. Prinsip-prinsip umum yang didatangkan dalam syariat Islam, yang menyebabkan akhirnya syariat Islam yang ini terus kekal relevan untuk kita gunakan di mana saja kita berada dan pada waktu bila pun. Apa kaedah ataupun apa prinsip yang Islam bawa dalam hukum yang umum ni. Pertama, didatangkan dalam syariat ini ialah perkara syura. Perkara syura. Rasulullah SAW ataupun Al-Quran, Sunnah datangkan bahawa asas-asas umum. Kita kan
bersyura, kita akan berbincang untuk menetapkan sesuatu perkara atau melihat maslahah ummah sebagainya. Yang kedua ialah prinsip kesamarataan. Prinsip kesamarataan sebagaimana yang kita telah ceritakan tadi, bagaimana hukum Islam ini akan terpraktik ke atas semua orang tanpa melebihkan satu orang dengan satu orang yang lain. Hatta anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah binti Muhammad, akan dipotong oleh ayahandanya tangannya kalau dia mencuri. So prinsip sama rata yang dibawa oleh Islam. Yang ketiga ialah prinsip keadilan. Islam akan datang dengan prinsip keadilan. So bila kita faham Islam, Islam ini adalah satu yang adil yang akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan kita kata keadilan ini sebagai satu sama rata. Sama rata tadi kita cerita dari sudut pelaksanaan syarak tu kan. Kita tak ada bezakan sama ada dia ni orang yang menghukum ke ataupun dia ni orang yang dihukum ke, dia akan mengikut apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Ini bila kita cerita tentang bab keadilan. Bab keadilan inilah meletak suatu perkara pada tempatnya. Maksudnya bila datang ayat miras, ayat hukum faraid kan. Maksudnya satu bahagian perempuan, satu bahagian lelaki sama dengan dua bahagian perempuan. Kan? Maksudnya Islam meletakkan keadilan itu kan. Maksudnya sebab apa kita letak orang lelaki dapat banyak daripada orang perempuan? Kerana dia ada tanggungan. Kerana dia perlu menanggung keluarga dan sebagainya. Sedangkan orang perempuan ditanggung. Kan? So itu adalah keadilan, konsep keadilan yang dibawa oleh Islam. Kan? Yang seterusnya ialah konsep ataupun kaedah, ini ialah kaedah fiqh kan? Daripada hadis Nabi, la darara wala dirara. Maksudnya kita tak boleh nak memudaratkan orang lain dan kita jangan biarkan kita dimudaratkan. Maksudnya kalau contoh kita bagi contoh. Satunya kalau kita dimudaratkan. Contohnya jiran sebelah bocorkan tayar kita. Bocorkan tayar kereta kita ataupun jiran sebelah bakar rumah kita. Boleh tak kita nak bakar balik rumah dia? Boleh tak kita nak bakar balik rumah dia? So kalau dalam Islam, melalui hadis Nabi, la darara wala tak boleh. Kita perlu serahkan perkara ini kepada hakim. Perlu serahkan perkara ini kepada mahkamah. Maksudnya buat apa? Dia dah buat mudarat pada kita, dia dah bakar rumah kita, kemudian kita balas dia dengan mudarat. Tidak boleh dan ini tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, ada 4 bukti ini bahawa syariat ini boleh kekal terus digunakan sepanjang zamannya. Melalui prinsip-prinsip umum yang dibawa. Seterusnya, yang ketiga, sebab apa syariat ini boleh ialah satu yang umum dan juga berkekalan, ialah sebab kita melihat kepada sumber hukum syariah itu. Maksudnya pemahaman kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan Sunnah ini ialah sesuatu yang disebut sebagai bersifat dengan flexibility. Maksudnya dia boleh masuk kat mana-mana tempat, dia boleh masuk dekat mana-mana masa. So bila kita faham, okey, Quran, Sunnah, dan dia Quran, Sunnah ini adalah satu benda ataupun satu sumber yang bersifat fleksibel. Dia akan sentiasa sesuai dengan sepanjang zaman dan di mana saja, di mana-mana tempat yang ada. Okey. Seterusnya, ciri yang terakhir tentang istimewanya syariah Islamiah ini, istimewanya ataupun ciri-ciri khusus syariah Islamiah ini yang tak ada pada undang-undang lain, yang tak ada pada syariat orang lain, ialah ia adalah satu yang syumul. Boleh ada slide. Nombor 4. Okey. Dia adalah satu syariah yang sempurna. Dia adalah syariah yang ataupun syariat yang terdiri daripada hukum hakam akidah. Maksudnya dia akan pentingkan bagaimana keimanan seorang manusia. Apa benda yang diimani? Adakah dia beriman dengan Allah SWT ataupun dia menyembah tokong dan sebagainya, ataupun dia menyembah hawa nafsu dia, ataupun dia menyembah prinsip-prinsip barat dan sebagainya. So ini adalah syariah yang sempurna. Kita akan datang syariah Islam ini akan datang dengan package. Kita akan tengok akidahnya bagaimana, keimanan pada Allah yang Esa. Kemudian datang konsep akhlaknya. Dia terpecah kepada 3 sebenarnya, kesimpulan Islamnya. Pertama akidah, kedua akhlak. Bagaimana konsep akhlak orang Islam? Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW sabda, aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So Islam akan datang dengan konsep akhlak.
juga Islam akan datang dengan amali manusia tu. Maksudnya apa perkara yang manusia buat. Sama ada dari sudut perbuatannya ataupun perkataan dia. So, kalau kita tengok kan, hukum amali kan, hukum syarak amali ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Satu, perkara ibadat. Nak cerita detail kan, maksudnya syariat Islam adalah satu perkara yang sangat detail kan. Mula dah bagi tiga, akidah, akhlak, amali kan, hukum amali. Pecah lagi kan, supaya kita nak semua tempat ada Islam di sana kan. Amali itu bagaimana? Pecah dua. Ada sudut hukum ibadahnya. Ibadah, bagaimana kita solat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana kita menunaikan haji kan. Kemudian datang bahagian kedua dari sudut hukum amali ialah perkara-perkara muamalat kan. Bagaimana kita nak melakukan jual beli dengan orang lain, bagaimana negara Islam nak berinteraksi dengan negara Islam yang lain, bagaimana negara Islam nak berinteraksi dengan negara kafir, bagaimana seorang Muslim nak berinteraksi dengan seorang kafir, dan bagaimana seorang Muslim nak berinteraksi dengan seorang Muslim yang lain. So ini semuanya dimasukkan dalam perkara ataupun dalam hukum amal ini, dipecah ibadat dan muamalat, semuanya dimasukkan supaya akhirnya syariat Islamiah yang kita imani adalah satu syariat yang sempurna dan tiada cacat celanya. Maksudnya sebut je. Bila Allah SWT dah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, bila Allah SWT dah sebut hari ini aku dah sempurnakan semua pensyariatan, semua hukum hakam aku dah sempurnakan. Maksudnya sebutlah apa saja hukum ataupun apa saja keadaan, insya-Allah kan ada penyelesaiannya. Sama ada kita faham ataupun tidak faham daripada Quran dan Sunnah kan. Maksudnya semua itu dah lengkap dan Allah SWT dah settle kan. Cuma kita je tak tahu kadang-kadang. Okay. Rasa apa untuk sekadar tu saja kan. Maksudnya kita dah tengok apa syariah itu, apa maksud syariah, pandangan sebagainya. Kemudian syariat Islamiah yang berkait tentang hukum hakam kan. Dan akhirnya kita dah tengok apa 4 ciri-ciri beserta bukti-bukti yang kita bawakan bahawa kenapa kita perlu pada ataupun kenapa istimewa ni syariat Islamiah ini berbanding dengan syariat-syariat yang lain kan. Dengan 4 sebab. Pertama, ia adalah daripada Allah SWT. Maksudnya dia tak ada kekurangan kan. Tak ada orang yang akan melebihkan diri daripada orang lain. Kedua ialah bila kita sebut syariah ini satu perkara yang umum kan. Perkara umum dan akan terus berkekalan kan. Yang ketiga ialah syariah yang sempurna kan. Syariah ini sempurna dari semua sudut kan. Sebutlah dari sudut apa pun kan. Yang akhir sekali balasannya ataupun pemahaman kita kepada syariat Islamiah ini ialah kita kalau tak diterima ataupun tidak dihukum di dunia, kita akan tetap dihukum di akhirat kan. So rasa untuk sekadar tu je kan. Mungkin boleh buka sesi soalan lah kan, kalau ada soalan. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Ada soalan? Soalan yang susah. Okey, saya mulakan dulu dengan satu soalan daripada saya. Boleh ya, Ustaz? Boleh. Bagaimana syariah ni dari sudut implementasi dia, dan sejauh mana keinginan masyarakat atau keinginan rakyat kita ambil kira dalam pelaksanaan dia. Okay. So, pertama yang perkara yang perlu kita fahami bahawa sebenarnya ataupun Islam ini tidak pernah redha dengan demokrasi. Demokrasi ini adalah satu perkara yang dimulakan Barat dengan cara yang sangat kejam. Akhirnya mereka senang-senang kata ini adalah demokrasi. So, sebab apa Islam tidak redha dengan demokrasi?
Sebab Islam menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada demokrasi. Islam menjanjikan konsep syura itu. Syura yang lebih baik. Maksudnya kalau kita nak bincang tentang demokrasi ataupun kita nak kata kita nak letak kuasa rakyat tu kan. Maksudnya bila kita bisa kata semua rakyat nak minum arak. Akhirnya hukum syarak itu tidak dapat dilaksanakan bila kita ikut kuasa rakyat tadi ataupun kita ikut keinginan rakyat itu tadi. Sedangkan syarak yang kita yakini tadi diturunkan oleh Allah SWT. Bila Allah SWT kata arak ini diharamkan dan ianya adalah untuk kebaikan manusia, untuk menjaga akal manusia. Manusia ni Allah SWT muliakan kita bila Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sebut lagi dalam Quran, manusia ini dijadikan sebagai khalifah. Lepas tu Allah sebut lagi, huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah SWT kata, aku tundukkan segalanya untuk kau. Aku yang menjadikan kau daripada bumi ini dan kau perlu mengimarahkan bumi ini. Maksudnya Allah memuliakan kita dengan akal manusia itu tadi. Dengan akal manusia itu tadi. So bila akhirnya kita tidak beriman dengan syariat Allah SWT. Kita ikut kuasa ataupun kita ikut keinginan rakyat. Bisa kata rakyat semua nak arak. Kita dah nampak kesan dia kat Amerika. Bila rakyat tidak faham apa keburukan arak. Sebab apa? Sebab dia tak beriman. Dia tak boleh terima arak itu buruk. So, akhirnya syariat itu tidak boleh dilaksanakan dan ia akan memberi kefasadan atau beri keburukan kepada manusia. So, bagaimana kita lihat keadaan di Malaysia Kita tengok keadaan di Malaysia, kita terpaksa hidup dalam keadaan negara demokrasi yang tidak apa-apa demokrasi pun sebenarnya dan kita berada dalam keadaan darurat, keadaan yang kita tak boleh nak keluar. Tapi ala kuliah soalan tadi soalan apa tadi dia kata bagaimana nak dilaksanakan tu kan. Maksudnya bagaimana Islam meraih pandangan tu kan. Islam akan sentiasa meraihkan pandangan kan. Islam akan sentiasa meraihkan pandangan, tetapi selagi mana tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Dan kita perlu faham satu perkara yang orang susah nak faham. Kenapa nak ikut sangat Islam ni? Kenapa nak ikut sangat Islam ni? Kenapa tak boleh ke ikut apa yang manusia nak? Tak boleh ke nak ikut apa yang manusia nak? Dia merasakan dia adalah boleh buat pilihan ataupun dia boleh buat apa yang dia nak. Kita kena faham bahawa pilihan kita ataupun kita ni tidak pernah dibiarkan bebas oleh Allah SWT. Kebebasan kita ini sentiasa tertakluk pada hukum Allah SWT. Kita bebas buat apa saja, tapi bila sampai satu had, Allah kata begitu, begitulah. Dan sudah pasti di sana bila Allah kata begitu, ada kebaikannya untuk manusia. Itu sudah pasti. So kalau kita tanya satu soalan yang mudah, anda selalu tanya ikhwan akhwat siapa nama? Contoh tanya, siapa nama? Dia pun jawab, nama saya Suhaib Badrul. Kenapa nama Suhaib Badrul? Dia dah tak boleh jawab. Kenapa dia tak pilih nama-nama yang lain? Kan dia bebas. Boleh pilih nama sendiri. Nama sendiri pun dia tak boleh fikir. Kenapa Suhaib Badrul seorang lelaki? Kenapa Suhaib Badrul belajar di Jepun? Dan sebagainya. Akhirnya kita tidak boleh membuat pilihan ke atas perkara-perkara yang simple. Dan kita perlu faham bahawa syariat ini diturunkan untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Untuk memberi kebaikan yang jauh lebih besar kepada manusia. Sebab itu kita perlu ikut syariat ini dan tidak perlulah kita meraihkan, Islam meraihkan kebebasan masyarakat Islam itu berfikir, kebebasan masyarakat Islam itu bersuara, tapi ada hadnya. Kita punya kebebasan tidak pernah mutlak dan ianya sentiasa terikat dengan hukum Allah SWT. Okey, ada soalan tulis kat bawah ni kan. Ada soalan yang 3 istilah tu tadi apa? Darurat. Okey, satu darurat, perkara paling penting darurat. Kita kena cover semua perkara darurat, perkara yang emergency. Yang kedua ialah perkara, contoh kalau kita cerita bab aurat kena tutup tutup mana-mana perkara yang perkara aurat lah tutup. Itu adalah darurat kita Yang kedua, hajiat, keperluan kita barulah kita pergi pada keperluan. Mungkin masa tu musim sejuk, musim panas kita pakai pakaian yang dah menutup aurat sebab dia darurat, menutup aurat. Lepas tu pergi pada hajiat, ikut keperluan. Musim sejuk pakai sekian-sekian, musim panas pakai sekian. Mungkin Jepun sesuai pakaian sekian, Jordan sesuai pakai sekian-sekian Kemudian pergi pada perkara tasniah, mungkin nak beli pakaian yang elok sikit, yang cantik sikit supaya
orang Muslim lain senang tengok kita, tidak rasa malu ataupun tidak rasa Islam tu sebagai satu agama yang keji, yang kotor, yang tidak bersih kan. So itu perkara. So apa tadi dia tanya istilah tu ialah istilah hajiat. Hajiat ni yang tengah-tengah. Darurat, hajiat, tasniat. Kan? Lepas tu apa ni? Lagi satu soalan, kenapa Isma tidak fight for tegakkan hudud? Allahu Akbar. Okey. Okey. Kita faham apa? Islam ini dia ada pelbagai dalamnya. Dan hukum hudud ni tidak lebih pun, tidak lebih 10% pun hukum hudud ni dalam Islam. Hanya ada sikit je. Hanya ada sikit. Dan nak melaksanakan hukum hudud ini pun bukan suatu perkara yang sangat mudah. Bukan mudah-mudah je. Kalau kita kata kita nak sebat orang berzina tu, kena ada 4 saksi dulu. Adakah orang nak panggil sampai 4 orang tengok dulu orang berzina, baru nak tu. Biasanya kalau seorang dia bagi tahu, dan perkara-perkara ni selalu luar-luar tabi'i. Bila kata 4 orang nampak, maksudnya dia berzina di tengah-tengah umum. Maksudnya kita kata perkara hudud ni adalah perkara yang sebahagian kecil daripada Islam. Dan kita tak nafikan, kita perlu tegakkan. Tapi bila? Persoalannya bila? Sekarang ni orang nak buat perkara yang wajib. Perkara yang 5 waktu itu. Perkara yang solat 5 waktu, puasanya pun belum lagi settle kan. Perkara yang 90% tadi. Perkara akhlaknya, perkara akidahnya pun tak settle lagi. Tapi kita sibuk kejar hudud ni. Satu perkara yang kita perlu faham kan. Bila kita nak melaksanakan hudud ni, kita perlu pada satu kuasa kerajaan Islam. Kita nak laksanakan hudud, kita nak kuasa kerajaan Islam tu dulu. So nak menyampaikan kepada kerajaan Islam tu, kita beriman kepada manhaj taghyir yang bermula daripada bawah. Kita nak mengubah, sebelum kita nak mengubah orang lain, kita mengubah diri kita. So kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang peribadi, satu peribadi Muslim yang baik. Kemudian ditingkatkan tahap kita membina satu keluarga Muslim yang baik. Kemudian pergi kepada masyarakat yang baik. Manhaj apa? Manhaj taghyir. Ataupun cara kita nak berubah. Okey, anak pun tak faham soalan tu. Metodologi, cara kan. Cara kita nak berubah. Cara kita nak berubah, kita beriman, okey, mesti baikkan diri kita dulu. Kan? Dan ini juga disebut jelas dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, kan? Berilah peringatan kepada kaum keluarga terdekat kamu dahulu, supaya tidak menjadi fitnah. So kita sebelum nak sampai kepada hudud tu, hudud ni boleh dilaksanakan dengan adanya kerajaan Islam. So sekarang kita kena pergi kepada kerajaan Islam tu. So kalau kita nak laksanakan hudud, tapi masyarakat tidak boleh menerima, sama. What's the point? Kita kena sediakan masyarakat. Masyarakat dah sedia, diri dah sedia, keluarga dah sedia, masyarakat dah sedia, negara dah sedia. So baru kita pergi kepada hudud ni. So kita perlu faham apa orang panggil tadarruj tu, ataupun kita perlu faham peringkat, tingkatan-tingkatan perubahan yang kita nak buat kan. Bukan boleh suka hati kan. Nak buat hudud, fight hudud, patut orang semua tak terima sebab orang tak faham. Kita perlu taklim dulu. Beritahu manusia apa itu Allah SWT, apa itu Islam, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah. Akhirnya bila manusia dah faham, jelas keimanan dah mantap, baru didatangkan perkara-perkara hudud yang sebenarnya sangat susah untuk dilaksanakan ataupun sangat susah untuk kita sabitkan. Dan orang kata bila kita buat hukum hudud, bila satu-satu hukum hudud ini dilaksanakan, maksudnya dia memang buat suatu perkara yang luar tabi'i, yang betul-betul mencabar kekuasaan Allah SWT. Allah Alam. Apa tu? Panjang soalan. Bagaimana kita hendak berhadapan atau memperbetulkan pandangan segelintir masyarakat yang mengambil syariat dari Allah sedikit-sedikit sebagai contoh isu bersyarat. Assalamualaikum. Kita faham dalam firman Allah. Bila sedikit boleh terang, boleh saya. Tapi timbul isu kita boleh sama. Okey. Ini sebenarnya ialah perbincangan fiqh ataupun perbincangan khilaf ulama. Ada ulama macam Syafi'i, dia tidak benarkan. Dia tidak benarkan secara terus untuk kita pegang
atau bersalaman. Ada juga dia sebab dia pemahaman ayat Quran tadi ulama berbeza. Ada Imam Hanafi dia kata boleh kan sebab lamas yang dimasukkan dekat ayat Quran itu ialah zina ataupun ialah persetubuhan. Maka kalau kita sentuh tak ada syahwat dibenarkan. So isunya ialah isu khilaf ulama kan. Maksudnya ada ulama kata boleh salam. Sebab tu kalau kita pergi buat menunaikan haji kan, kalau kita pegang pada mazhab Syafi'i yang pure, masalah. Pusing punya ramai orang kan, lepas tu teranggar batal wudu. Dah nak wudu nak pusing 7 kali lagi kan. So kita pegang pada mazhab yang lain. So itu adalah khilaf ulama. Tapi ala kulli hal tak ada satu ulama pun yang meminta kita atau meminta seorang lelaki bersalam dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Kan? Faham tak? Maksudnya walaupun ada ulama membenarkan dalam hal-hal okey, boleh salam, mungkin urusan kerja, ada ataupun urusan terima pangkat dan sebagainya lah, ataupun terima ijazah kan. Ataupun tak ada benda-benda yang tak ada tuntutan nafsu. Tapi sebenarnya dia tidak pernah menyuruh. Imam Hanafi tak pernah suruh, okey, lelaki pergi salam dengan perempuan. Maksudnya ada keadaan-keadaan dia membenarkan bila tidak terlibat dengan syahwat. Boleh. So soalan dia tu, Nasir itu soalan dia kan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan pandangan? Itu adalah khilaf ulama lah kan. So khilaf ulama. So kita kena belajar lagi lah kan. Ada khilaf, ada ulama pandangan sedemikian. Tapi yang perlu kita faham, Islam adalah suatu perkara yang syumul dan kita perlu memahami Islam secara keseluruhannya. Tak boleh ambil sikit-sikit lah. Kan? Maksudnya bagaimana kita nak beri faham masyarakat tu, kita perlu bermula dengan diri kita. Beri faham diri kita, bahawa Islam tu syumul, kita boleh latih diri kita. Tarbiyah lah, ianya akhirnya sebagai satu tarbiyah dan kita bagi tahu kawan-kawan pula. Islam adalah syumul dan sebagainya. Kita perlu ajar kepada kawan-kawan, ajar pada masyarakat bahawa Islam ni tak boleh ambil sekerat. Orang suka ambil sekerat mana yang dia nak je. Padahal ayat Quran tu ada banyak dan perlu kita pelajari, kaji semua akhirnya untuk mengeluarkan satu solusi umat yang solid kan. Setelah kita faham semua maksud syarak tu. Okey, boleh ke menjawab ke soalan tu? Ada apa soalan lagi ke? Ke anda rasa moderator kita cukup sampai sini je? Cuba ulang balik soalan. Okey, nak tutup dulu. Boleh je Ustaz. Rasa cukup sekadar tu kot. Jangan tanya banyak sangat. Sebab anda tak grade lagi. Soalan tu macam tak terjawab. Rasanya soalan tu Ustaz lebih kepada macam mana pendekatan kita untuk didik masyarakat. Pendekatan kita untuk didik masyarakat. Tapi anda cuba ulas dulu yang pertama, bila contoh tu maksudnya ini adalah perkara khilaf ulama kan. Maksudnya perkara ini adalah perkara khilaf ulama kan, yang perlu kita pelajari ataupun yang perlu kita fahami dengan baik kan. So bagaimana kita nak bagi tahu masyarakat tu satu perkara benda-benda khilaf begini kan, ataupun perkara-perkara khilaf begini, masyarakat umum biasanya masyarakat umum ni dia tak berapa tahu sangat kan, dan kita hanya cukup memberikan pandangan yang selamat kan, pandangan yang saddu zara'i, yang menghalang jalan-jalan kan. Maksudnya kita cukup masyarakat umum okey, perlu tahu okey, tak apa, kita haramkan je, ataupun kita kata kita tidak boleh bersalam dengan perempuan kaum muhrim. So supaya dia tidak pergi pada lebih jauh kan. Kalau kita kata
tidak ada syahwat. Sekarang dia jadi susah. Ini adalah pembicaraan-pembicaraan orang ahli ilmu, dia jadi susah. Jadi kita kata, aku tak ada syahwat je, tapi pegang orang ni kan. Macam mana pula nak ukur ada syahwat, susah pula kan. Kalau perkara-perkara yang jelas macam pergi haji kan. Depan Kaabah, kita tengah bertawaf, okey, itu tak apa kan. So bagaimana kita nak memperbetulkan pandangan masyarakat ni? Ana sebut tadi kan, kita perlu bermula dengan diri kita. Maksud kita perlu bermula dengan tabiat itu. Kita sebelum nak beri faham pada orang, kita perlu faham dulu syariat itu bagaimana kan. Kemudian kita perlu sebarkan ataupun kita perlu bagi tahu kan? Ataupun kita melaksanakan dakwah tu tadi kan. Bagi tahu orang lain kan bahawa Islam ni sekian kan. Boleh macam tu. So the point is kita kena memberi tunjuk ajar. Itu cara kita. Cara kita untuk beri faham masyarakat kan. Macam mungkin masyarakat tak tahu kan, kita bagi tahu. Sekian, bawa bukti sekian ataupun dalil sekian. Okey. Okey, kita buka untuk soalan terakhir. Bagi masa seminit lah. Kalau tak ada siapa tanya soalan, kita tutup dulu lah. Okey, insya-Allah Okey, cukup seminit. Andalkan tak ada soalan. Tak kita boleh tutup dulu. Jazakallahu khairan diucapkan kepada ramah kita. Dan dia dah cukup seminit. Memandangkan tak ada soalan, rasanya kita boleh tutup dulu. Jazakallahu khairan diucapkan pada ceramah kita Ustaz Syahir Amin. Sekarang pelajar tahun ketiga menuntut di Universiti Yarmouk, Jordan. Awal tadi tak sempat nak buat pengenalan penceramah. Penceramah itu juga seorang yang selain daripada pelajaran sangat aktif juga dalam aktiviti NGO. Dengarnya baru-baru ni pulang daripada satu convention daripada bukan seorang yang selain daripada pelajaran sangat aktif juga dalam aktiviti NGO. Dengarnya baru-baru ni baru pulang daripada satu convention daripada Mesir. InsyaAllah banyak manfaat yang telah kita perkongsi daripada ceramah Ustaz kali ini. So untuk akhirnya ana ni lah, minta maaf salah silap, ada maksud yang tak sampai. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lah kan? Kalau ada diberikan kesempatan Allah SWT. Jadi kita tutup dulu dengan satu syarah dan surah. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi Seminar Ulum Syarah. Jadi kita tutup dulu dengan tasbih syarah dan surah Al-An. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi Seminar Ulum Syarah yang akan datang. InsyaAllah.